Selamat malam, saya Perwina Yani. Ya ke? Terima kasih. Walaupun saya tak tahu nama anda siapa. Okay, let's start lah kot. Saya masih lagi nak bincangkan berkenaan isu Kazaf. Dan kami bertekad bahawa tiap malam kami akan memainkan isu berkenaan dengan tuduhan Kazaf, jenayah Kazaf itu. Sehinggalah ada sesuatu dilakukan, khususnya di Parlimen. Jangan ada lagi mentang-mentang lah tak ada tindakan yang boleh diambil kepada mereka ataupun pihak-pihak yang menyebut tuduhan jenayah Kazaf ini di Parlimen. Kamu boleh bebas mengatakan dan menuduh seseorang, ialah mentang-mentang orang tak boleh mengambil tindakan terhadap korang kan. Dan ini adalah tidak wajar lah, sebab saya rasa tindakan yang dibuat di Parlimen itu walaupun tidak dapat ambil tindakan, tak dapat disaman oleh mangsa yang dituduh yang jadi mangsa kepada pertuduhan tersebut pada jenayah Kazaf itu, tetapi ia memberi efek kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang yang dituduh itu. Dan efek itu berterusan sehingga ke media massa dan juga media sosial lain. Sebab di Parlimen itu adalah siaran langsung dan ramai orang yang dapat melihat siaran langsung tersebut. So kalau korang nak katakan di Parlimen kita tak boleh buat apa-apa, there's something need to be done here lah. At least ada peraturan mesyuarat yang tidak boleh membuat satu tuduhan berkaitan dengan jenayah Kazaf ini. Mami malam ni serba hitam. Serba hitam. Sebab apa saya pakai hitam? Sebab ini kalau saya malas saya akan pakai hitam lah. Senang cerita. Saya malas kadang-kadang kan malam-malam ni lihatlah duduk rumah je, duduk korang je tengok pun, bukan siapa nak tengok pun, nak lawa-lawa buat apa. YB Yani, tahu tak YB tu apa? Yang bercakap. Yalah, betul lah, saya lah yang bercakap. Bila korang tengok je saya kena bercakap lah. Kalau saya tak bercakap nanti korang pergi tengok live orang lain. Jadi saya terpaksa bercakap. Begitu. Okey, jadual PMX minggu ini. Jadual PMX minggu ini adalah Sabtu. Sabtu lepas, meeting dengan Presiden Suzuki Motor. Ahad dia ada meeting kabinet dan sambut Hari Malaysia di Sarawak. Isnin meeting dengan Perdana Menteri China, pelaburan 19.4 bilion lagi dia bawa masuk ke negara kita. Alhamdulillah. Hari Selasa masuk Parlimen. Dia masuk Parlimen, ditunjal Sidahi Razi Jidin, sembuh Baygon, kerengga-kerengga semua keluar dewan secara berbondong-bondong. Lepas tu hari Rabu dia terbang ke New York kemarin. Hari Khamis Presiden Turki, hari ini dia berjumpa dengan Presiden Turki Erdogan, Presiden Iran dan Presiden Sri Lanka. Lepas tu Jumaat berucap di UNGA besok, UNGA 78, menjadi khatib, dan besok dia juga menjadi khatib, menyampaikan khutbah Jumaat di Masjid New York. Padat betul untuk seseorang yang tidak menerima gaji dan juga berumur 76 tahun. Kita yang berumur 30 ke atas ni pun, saya tak tahulah ya 20-an tu, 30 ke atas ni pun tak mampu kot. Kita yang muda lagi ni pun tak mampu nak ikut rentak dia yang begitu padat, tidur pun tak cukup, sekejap terbang ke sana, sekejap terbang ke sini dan sebagainya kan. Okey, baik. Khutbah Jumaat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku orang luar yang pertama di Masjid New York, Amerika Syarikat. Semoga kita semua beroleh keberkatan dengan kita berbangga ada seorang Perdana Menteri yang mampu diiktiraf di peringkat global. Diiktiraf di peringkat global, akan berucap di UNGA, itu satu hal. Dan dijemput untuk menyampaikan khutbah di New York. Bukanlah satu kebiasaan PM negara kita ni diberi penghormatan sedemikian rupa. Dan bukan setakat Perdana Menteri, malah digelar diri ulama' pun tak dilayan begini, ialah kan.
takkan yang tak reti berbahasa Inggeris ataupun cuma pandai baca PDF nak dijemput untuk berkhutbah pula di bandar New York, betul tak? Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni jelas adalah kebanggaan negara, dan jasa beliau kepada dunia Islam antarabangsa diiktiraf, dan pemimpin yang luar biasa sekali saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dan terima kasih Allah berkati kami dengan pemimpin yang hebat ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi makin pedihlah saya nampak ulama-ulama di dalam PAS dan itu kerana peluang begini hanya datang kepada seorang Perdana Menteri yang mereka saya nampak ialah dia dah dengki lama dah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kan. Jadi saya rasa Hadi Awang patut bertabah bila mengetahui perkara ini. Dia jangan kata New York masuk Mekah pun dia tak boleh, guys. Kan. Jadi hari ini saya nak banyakkan senyuman seperti semalam. Sebab semalam kan kita berbicara dalam senyum. Jadi hari ini apa salahnya kita berbicara dalam senyum, kerana senyum itu sedekah, kan. Ya. Oh, ada yang nak naik dah. Sekejap ya bang. Awal lagi nak naik. Okey, baik. Dan ini adalah PM yang negara kita ni memang ada bionic vaccine ke, kan? Dia hebat sangat, kita terbang ke sana kemari, dahsyat habis. Nak bagi khutbah pula tu dekat Masjid New York, tak ada stop langsung. Kerjanya pun tak minta dibayar. Tapi pergerakan pun dah serupa selaju angin. Masya Allah, subhanallah. Semoga kita ni Perdana Menteri Koman ni diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dirahmati Allah, dipanjangkan umurnya. Kita nak at least lah 10 tahun lagi kita nak dia bersama-sama kita memajukan negara kita ni, insya-Allah, kan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah pemimpin luar pertama yang diberi penghormatan begini untuk menyampaikan khutbah di Masjid Pusat Kebudayaan Islam New York. Dan iaitu masjid pertama dibuka di kota New York pada 25 September 1995. Bayangkan, kita ingat lagi tragedi tahun berapa itu, yang 11/11. Apa macam mana? Tak ingat dah. 11 peristiwa yang 9/11, yes, exactly, 9/11. Masa tu semua orang trauma dengan agama Islam, kan. Ada yang kata agama Islam ni agama pengganas dan sebagainya. Masya Allah. Tapi ada masjid yang pertama dibuka dengan kuasa Allah. Dia percayalah beginilah, saya melihat suatu perkara tu, jika berlaku musibah itu tidak semestinya akan mendatangkan kemudaratan yang teruk kepada kita lah, pada saya lah. Sebab saya nampak kadang-kadang ada satu kemudaratan yang datang ataupun musibah yang datang, kadang-kadang memberikan kita di sebalik musibah itu, memberikan kita satu yang baik di sebaliknya lah. So saya nampak lah, kan, macam contohnya selepas 9/11 tu sendiri, siapa sangka satu masjid pertama dibuka di New York pada 25 September 1995. Dan September 11, 9/11, yalah 9/11, I think 9/11, 2001, yes. Okay, dan inilah sampai kita tengok PRU 15 sampai sekarang, walaun sekalian, mereka ini sampai sekarang walaupun berjemaah tidak henti-henti melakukan dosa kazaf, jenayah kazaf ni. Dan mengandaikan dalam tempoh itu, walaun ini kan telah pun berjaya melakukan jenayah kazaf ni, mereka ini mewalikan anak-anak perempuan mereka berkahwin dalam tahun 2023 baru ini. Dan jika mereka mendapat bayi tahun hadapan pada 2024, dikhawatiri bayi itu tidak sah taraf nikahnya kerana atuknya adalah pelaku kazaf. Nak cerita, kalau anak zina atau anak haram buat satu lain pula. Anak haram tak boleh terima pusaka, tak boleh terima faraid, tak boleh berbinkan bapa kandung. Kalau anak perempuan, bapa kandung tak boleh jadi wali. Kalau jadi wali juga,
perkahwinan tidak sah dan akan melahirkan anak haram. Lepas tu logiknya bagaimana? Adakah kamu yakin yang kamu tidak melakukan jenayah qazaf? Adakah begitu? Apa jaminan yang kamu tidak melakukan jenayah qazaf sehingga kamu secara berani dan terbuka mengatakan begitu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Walaupun berkali-kali kami di sini cuba menerangkan berkenaan dengan berkenaan dengan apa yang kes kronologi kes fitnah liwat 1 dan fitnah liwat 2 ini. Jadi kepada gadis-gadis sekalian, jika kamu nak cari jodoh, hati-hati. Cek dulu dia ada buat fitnah qazaf tak? Dia ada buat jenayah qazaf tak? Takut nanti kalaulah yalah kita dah kahwin dengan dia, tiba-tiba dia kan duk qazafkan orang kan. Bayangkanlah implikasinya kepada anak-anak kita nanti. Betul kan Nurul Nadia? Jadi kalau nak pilih suami tu hati-hati, jangan pilih walaun dan senang cerita. Okey. Dan mereka lupa sebenarnya kejayaan-kejayaan semasa 33 bulan. Mereka ni memerintah. Kita melalui zaman gelap. Sebab sekarang ni mereka duk kata, oh sekarang ni zaman gelap, zaman gelap. Tapi pada pendapat saya, zaman gelap adalah semasa zaman diorang lah. Iaitu rakyat kena kurung, masjid tutup, operasi kilang arak diteruskan, solat Jumaat tiada, menteri dan esko didenda, langgar undang-undang. Berbeza. Ada 2 darjat di situ. Rakyat di compound sampai 50,000, tapi menteri hanya 1,000 dan 1,500 sahaja. Sekolah tutup, hotel bankrupt, kematian akibat pemandu mabuk meningkat mendadak. Ramai yang dibuang kerja. Semua MP dapat jawatan GLC. Bilangan menteri meningkat mendadak sampai 70 orang. Skandal 30 juta KKM, syarikat penerbangan gulung tikar dan sebagainya. Sidang parlimen ditutup. Apa lagi? Pendapatan kerajaan merosot hampir 60%. Perkataan konsesi balak di Kedah dibuka semula, tambah feri Langkawi naik, dan apa lagi? Pelantikan duta-duta khas, bertaraf menteri, golongan profesional dalam GLC disingkir keluar, mereka lantik orang politik, peruntukan 58 juta untuk kolej milik MCA, seluruh pelabuhan-pelabuhan dikuasai MCA, kes pembunuhan adib senyap masa mereka menjadi kerajaan, CJUEC diiktiraf, jual saham strategik milik GLC, banyaklah. Kan hidup kerajaan Melayu Islam semasa 33 bulan. Banyak lagi lah kalau kita nak ratibkan ya. Jadi adakah MP Putrajaya hari itu telah pun menjadi fasik dengan pelakuan jenayahnya? Jadi Razi Jidin dia telah melakukan qazaf di parlimen dengan lafaz sorry, iaitu saya yakin Tambun berliwat katanya. Saya mohon Mufti keluarkan panduan berkenaan dengan hal ini untuk selamatkan lebih ramai walaupun daripada mereka ni terjebak. Tolong blok Cristiano Ronaldo ni. Dan siapa saja yang tulis nombor-nombor macam itu, terima kasih. Tolong jawab admin pula dah. Tak apalah, saya buat sendirilah. Entahlah harga apa pun saya tak tahu. Oh, harga yang pergi beli barang hari tu menteri kot. Tak ada masalah. Sebab masa zaman PN itu lagi mahal. Satu troli itu 300 pun tak penuh. Oh, beli barang. Okey, mute kan yang 136 50 sen tu, mute kan. Sila masukkan dalam ada admin tak ni? Ada moderator tak? Sekejap, saya buat sendirilah. Saya bukan apa, saya takut live saya ni kalau tak menjejaskan lantak kau lah. Kan? Satgi sebab orang lain live kita pula yang dah lah ilmu tak ada. Assalamualaikum Alandi Mama. Siapa ni? Tak pernah naik ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
khabar? Alhamdulillah. Apa khabar dia pause. Okey. Jadi apa ni sambunglah tadi kan berkenaan dengan mufti tolong keluarkan panduan berkenaan hal ini dan sebenarnya Mufti Zulkifli yang mantan Dr. Zulkifli mantan uh, Menteri Agama pada 18 bulan hari itu telah mengeluarkan kenyataan dan lama dah sebenarnya dia dah tegur berkenaan dengan jenayah Kazaf ni. Dan ulama PAS nampak macam dah tak berminat lagi untuk didik ahli-ahli PAS ini jauhi fitnah-fitnah dan jenayah Kazaf ini kerana perjuangan hidup mereka hanyalah retorik semata-mata dan pandangan Imam Syafi'i sendiri pun bahawa bertolak kesaksian pesalah Kazaf walaupun tidak disebat kerana dia telah fasik. Dan Kazaf itu sendiri adalah dosa yang amat besar. Sehinggalah orang yang dituduh melakukan liwat dan zina tersebut telah mengaku ataupun bukti dah cukup. Jadi jika mufti kata mereka ni dihukum fasik, bimbang, tidak sah menjadi kesaksian mereka nak nikahkan anak ke, nak jadi saksi nikah sepupu ke, ahli keluarga ke kan. Jadi dan di mahkamah pun sebenarnya kesaksian mereka ni tak laku. Jadi kazaf atau tuduhan zina dan liwat ini satu daripada 6 kesalahan hudud dan hudud adalah hak Allah. Jadi Haji Hadi sendiri telah menulis buku Kazaf ini yang mengatakan dia tidak percaya dan tertulis di dalam itu jika ada fitnah berkenaan dengan jenayah Kazaf ini hendaklah disediakan 4 saksi lelaki beriman, adil, baligh dan dia melihat dengan mata kepala dia sendiri. Jadi itulah walaupun selalu berhujah dengan orang lain tapi dia telah melakukan kazaf. Jadi mereka juga wajarlah diberi pemahaman berkenaan dengan ini dengan cara bagaimana dia nak menebus, adakah dia perlu minta maaf dengan mangsa atau bagaimana, saya tak pastilah. Pandai-pandailah cara sendiri bagaimana kau nak supaya kau tak merangkak di akhirat nanti, itu saja. Okey, Melandi Mama silakan. Assalamualaikum. Teruskan. Kita cerita pasal apa ni? Fitnah Kazaf. So saya nak tanya yang ni, mahkamah yang jatuhkan hukuman dekat Datuk Seri Anwar tu maknanya tak betul ke? Ni Mama Jagindas ni. Kau Jagindas kan? Kau Marwan Malih kan? Tak kisahlah Marwan Malik. Tak kisahlah Marwan Malih ni. Marwan Malih ni mengucap sikit. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okey. Baca doa iftitah tak? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bagus. Lagi? Wasillah. Baca betul-betul lah. Apa dia macam tu? Allahu baca akbar. Betul-betul lah. Dengarlah. Baca betul-betul. Okey. Okey apa okey? Bacalah. Allahu akbar kabira